Alhamdulillah, pertama-tama kali kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah SWT dengan limpah nikmatnya tuan-tuan. Pada malam ini kita dapat bertemu, dapat kita berkumpul untuk kita mendengarkan beberapa hadis yang telah disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan adanya bacaan hadis ni, dengan program ini, kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menghayati hadis-hadis. Mudah-mudahan hadis yang kita dengar ni tuan-tuan boleh jadi satukan amalan. Yang baik kita amalkan, yang tak baik kita buang jauh-jauh. Dan tak dapat amalkan, kita boleh menjadikan satu motivasi untuk diri kita daripada hadis tadi yang diceritakan oleh Nabi sendiri. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ini kita akan tengok masih lagi dalam tajuk bab Kitabul Fadail, Babul Fadl Qiraatul Quran. Bab nak menceritakan tentang kelebihan iaitu membaca Al-Quran. Sebelum itu kita dengar beberapa hadis tentang berkaitan mengenai membaca Al-Quran. InsyaAllah pada malam ni tuan-tuan kita akan tengok hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-9. Wa 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lam harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsu hasanun sahihun. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a, sesiapa membaca huruf daripada kitabillah, dari kitab Allah iaitu Al-Quran, falahu hasanatun, maka dia satu kebaikan, dapat ganjaran satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalha, maka dalam satu pahala itu maka digandakan lagi 10 ganjaran kita dapat tuan-tuan. 10 lagi. La aqulu alif lam mim, tak aku katakan alif lam mim, satu perkataan, satu jumlah, tetapi dikatakan apa? Alif itu dikatakan satu huruf, lam itu dikatakan satu huruf, mim itu dikatakan satu huruf. 10 bermakna 30. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan membaca Al-Quran, berapa banyak tuan-tuan dapat ganjaran. Itu kelebihan dan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita tuan-tuan mengenai Al-Quran. Mukjizat sampai hari kiamat tuan-tuan. Kita amalkan. Jadi nak motivasinya pada malam ini tuan-tuan apa tuan-tuan? Kita perlu perbanyakkan membaca Al-Quran. Perbanyakkan baca Al-Quran. Dan hadis yang ke-10, wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'anil kal baitil kharibi. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laysa fi jawfihi, sesungguhnya di dalam dajanya tidak ada sedikit pun melainkan ada Al-Quran. Maksudnya innal ladzi, dan sesungguhnya bukan padanya, innal ladzi laysa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil kharabi. Nak cerita sesungguhnya bagi orang yang belum pernah membaca Al-Quran, tak pernah membaca Al-Quran sepanjang hidup dia, tak pernah baca Quran. Tengok pernah, baca tak pernah. Itu dia kan. Tengok pernah lawa Quran, tapi baca tak. Tak. Kal baitil kharabi, seperti rumah dah runtuh. Seperti rumah dah runtuh. Jadi apa maksud tuan-tuan hadis ni? Hadis ni nak menceritakan bagi seseorang yang tak pernah membaca Al-Quran, seperti hatinya dah mati tuan-tuan. Tak ada cahaya, tak ada nur, sebab tak pernah membaca Al-Quran. Apatah lagi nak belajar Al-Quran. Tak ada cahaya,
Kan? Sebab siapa yang membaca Al-Quran ni tuan-tuan, dia akan menghidupkan hati kita ni tuan-tuan, dan menyinari nur ataupun cahaya sesiapa bagi membaca Al-Quran. Sebab tu sesiapa yang membaca Al-Quran tuan-tuan, hidupnya tenang, hatinya tenang apabila menghadapi apa segala cubaan dan dugaan yang Allah Ta'ala berikan, dengan syarat membaca Al-Quran. Ni punca kita, baca Al-Quran, hati kita tenang tuan-tuan. Itu baca Al-Quran. Sesiapa yang tak pernah baca Quran tuan-tuan, maka seperti ibarat umah runtuh. Masuk runtuh tuan, habis tuan-tuan, maksudnya ranap. Tetapi siapa yang mengamal selalu membaca Al-Quran tuan-tuan, ibaratkan seperti rumah yang teguh, kuat, kan? Tiang benteng yang kuat seperti jabatan. Aku kuat. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah mengambil hadis ini, letakkan dalam bab kelebihan membaca Al-Quran. Tetapi kalau kita tengok mukhalafah dia tuan-tuan, siapa yang tak membaca Quran seperti apa? Seperti kalbaiti kharabi, seperti rumah yang telah runtuh. Itu mukhalafah dia tuan-tuan. Mukhalafah yang sebaliknya. Jadi sesiapa yang baca Quran, maka dia akan dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting tuan-tuan, membaca Al-Quran. Kehidupan kita tenang tuan-tuan, hati pun kita tenang dengan membaca Al-Quran. Bacalah selalu Al-Quran tuan-tuan. Itu galakkan motivasi. Kalau kita tengok sejarah tuan-tuan, para ulama, para sahabat tuan-tuan, paling tak banyak tuan-tuan dia membanyakkan membaca Al-Quran dan berzikir. Bayangkan tuan-tuan, membanyakkan baca Al-Quran dan berzikir. Dalam lughatul hadis kata kalbaitil kharabi, seperti rumah yang runtuh. Dia kata apa sini? Ayul khali minal khairi wassakan, iaitu kosong daripada kebaikan, tak ada daripada kebaikan, tak ada. Dan riwayat lain mengatakan seperti kubur. Ibarat rumah yang tak membaca Al-Quran itu seperti perkuburan. Diibaratkan begitu sekali. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah letakkan dalam hadis bab ni. Jadi motivasi kita tuan-tuan, amalkan ataupun membaca Al-Quran. Dan hadis yang seterusnya, wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibil Quran iqra'u warattakil waratlu kama kunta turattilu fil dunya fa inna manzalataka inda akhir ayatin taqra'uha. Rawa Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahihun. Daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa sabdanya tuan-tuan? Yuqalu li sahibil Quran, dikatakan bagi sahibul Quran, dikatakan bagi orang yang membaca Al-Quran, dikatakan bagi orang selalu membaca Al-Quran, dikatakan bagi orang yang selalu ataupun mengamalkan Al-Quran, dikatakan sahibul Quran, yang selalu membaca Al-Quran. Dikatakan apa padanya? Yuqalu li sahibil Quran iqra warattaqil, bacalah, keraslah suara. Baca biar kita dengar tuan-tuan. Contoh kita dengar wa an Abdullah bin Amr bin As, contoh. Bukan dia diam-diam, tak ada, kita tak dengar. Kita baca, kita tak tahu apa kita baca. Tu bukan. Itu dia. Iqra, bacalah, warattaqil, dan keraslah ataupun naiklah, warattali kama kunta turattilil fil dunya, seperti kamu membaca di dunia. Tertil, kan, bacaannya elok, tertil. Ada tajwid, kan, makhraj huruf dia macam mana, kan, tu termasuk semua. Jadilah dari kiamat tuan-tuan, dikatakan bagi sahibul Quran, dikatakan bagi orang pembaca Al-Quran ni, selalu membaca Al-Quran ni, apa katanya? Bacalah, tertilah seperti mana kamu baca di dalam dunia itu, di dunia itu.
Seperti mana di dunia tu. Fa inna manzalataka inda akhir ayat at-taqra'. Sesungguhnya kedudukan kamu di akhir akhirat nanti, sejauh mana kamu membaca Al-Quran. Sejauh mana kamu membaca Al-Quran. Dalam riwayat lain mengatakan bahawa orang tu baca Quran terus dia akan terangkat naik atas langit di akhirat, baca Quran sampai syurga Firdaus tuan-tuan. Berhentilah sampai situ kamu baca. Bermakna nak menunjukkan kena selalu membaca Al-Quran tuan-tuan. Kita baca nanti hari akhirat kelak nanti kita macam itu tuan-tuan. Naik ke syurga. Berhenti setakat mana kita baca Al-Quran. Kalau sikit baca Quran tak dapat tuan-tuan kan, sedikit je baca Allah sampai dah tu je kan. Sebulan tak baca tu je. Al-Quran ni langsung tak sentuh kan, Quran kan tebal kan, lepas tu langsung tak baca, tak khatamkan Al-Quran contoh kan. Tu rugi ya tuan-tuan, rugi. Sebab tu kalau boleh, terutama dalam bulan Rajab ni tuan-tuan, kalau boleh khatamkan Quran kan, khatamkan Al-Quran dalam sebulan ni kan. Contoh tak mampu kan, sebulan pun tak apalah, tak mampu juga 2 bulan pun tak apa kan. Kan Rajab, Syaban apa kan, boleh. Cuba khatamkan Al-Quran. Kerana ni bulan-bulan yang mulia tuan-tuan. Banyak punya ganjaran dia daripada Allah dalam bulan ni. Banyak kelebihannya dan ganjarannya. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni diletakkan dalam bab ceritanya, iaitu membaca Al-Quran. Jadi dalam hadis ni tuan-tuan, yang Imam Nawawi rahimahullah datang hadis ni nak bagi kita apa tuan-tuan? Motivasi, semangat. Beri semangat. Apa yang dikatakan hadis ni beri semangat supaya kita membaca Al-Quran. Memberi semangat, satu motivasi supaya kita dapat amalkan. Bab baru Imam Nawawi rahimahullah datangkan, iaitu babul amru bi ta'ahudul Quran wa tahziru min ta'ridihi lin nisyan. Bab nak ceritakan perintah kita untuk menjaga hafalan Quran. Kita dah hafal Quran ni, bab untuk jaga hafalan Quran, dan ancaman bagi sesiapa yang melupakan. Itu maksudnya. Imam Nawawi datangkan dalam bab ni, bab kita suruh pelihara. Maksudnya kita dah hafal Quran, kita pelihara, jaga kan. Dan bab ancaman jika melupakan. Apa maksudnya? Bab ancaman ketika melupakan. Jadi Imam Nawawi rahimahullah datangkan beberapa hadis dalam bab ni, iaitu 2 hadis ni dalam bab ni. Yang pertama hadis an Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ahadu hadzal Qur'an fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahu ashaddu tafallutan minal ibli fi uquliha. Muttafaqun alaih. Daripada Abi Musa radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ta'ahadu hadzal Quran, jagalah Al-Quran ini. Hafal, pelihara. Walaupun surah Wat-Tini Waz-Zaitun, walaupun pendek kan contoh, kalau kita dah hafal, kita pelihara, jaga. Jangan sampai kita lupa. Masuk kita nak pelihara tuan-tuan, kita baca dalam solat sunat pun kita baca surah ni kan, pelbagai-bagai akan baca. Pelihara, jangan kita lupa. Kita pelihara, jagalah Al-Quran ni. Walaupun kita bukan hafiz, bukan apa kan, tapi setengah ayat tu kita dah hafal, itu kita pelihara, kita jaga tuan-tuan. Walaupun ayat pendek, wallahu a'lam. Kadang-kadang orang tuan wallahu a'lam pun lupa tuan-tuan. Kadang lupa juga. Sebab apa? Sebab dia tak baca. Dia tak amalkan. Terutama kalau yang tak semayang ataupun jarang semayang sekali kan, dia baca Allah dah lupa dah. Allah alamak, tak tahu. Kadang-kadang boleh jadi lupa tuan-tuan. Boleh lupa. Fawalladhi nafsun Muhammadin, dan demi zat jiwa Nabi di tangannya, biyadi, tangannya, di jiwa Nabi Muhammad pada tangan Allah. Maksudnya Allah yang menjadikannya, Allah yang menghidupkannya, Allah yang mematikan, demi zat pada ni. Itu maksudnya. Lahu ashaddu tafallutan minal ibli fi uquliha.
iaitu dia ceritakan bahawa Al-Quran tu lebih mudah lupa terlepas daripada unta dalam ikatannya. Dia kuat, tapi Quran ni boleh mudah lupa tuan-tuan. Sebab apa? Kalau pertama, kalau kita tak amalkan. Kedua, kita tengok maksiat. Ketiga, kita buat benda lalai, lara. Takut kita boleh lupa tuan-tuan. Walaupun ayat pendek tuan-tuan, kan? Walaupun ayat pendek, takut kita lupa. Sebab tu kata ulama mengatakan, ikatlah, kuatkan ikatan kamu dengan cara mengamal. Amalan tuan-tuan, jadikan satu amalan. Begitu juga hadis yang kedua juga matan sama juga tuan-tuan. Wa ani bani Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama masalul sahibil Quran kamasalil ibilil muallaqah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha zahabat. Muttafaqun alaih. Daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innama masalu sahibil Quran, sesungguhnya diperumpamakan bagi orang sahibul Quran, bagi yang menghafal Quran ataupun orang yang membaca Al-Quran. Tapi sini menghafal, kita boleh masukkan orang yang membaca Al-Quran. Kama salil ibilil muallaqati, diumpamakan seperti unta yang telah diikat. Unta yang telah diikat. Tapi dalam sini kata sahibul Quran, kalau kita tengok terjemah, maksudnya penghafal Quran. Maksudnya yang menghafal Quran tu. Ataupun boleh kita kaitkan orang yang membaca Al-Quran. Betul tuan-tuan, kalau baca Quran, jika sebulan tak baca Al-Quran, apa jadi? Takut kita baca dah tak betul. Sebulan tak baca Quran, apatah lagi setahun, apatah lagi 2 tahun tak baca Quran. Apatah lagi kalau kita seorang tu kata minum arak ke, minum benda haram ke apa, melekat tuan-tuan, susah, payah. Tu dia. Sebab tu kalau kita tengok kadang-kadang daya-daya orang Kristian kan, dia bagi air kan, air dia tu, dia kata air suci dia kan, dia bagi minum berapa. Dengan orang kata bila minum air tu nak membaca, ya Allah payah, nak baca kelat kan, nak mula tu payah. Tu dia kan. Kadang-kadang Kristian tu dia bagi tu, ada bagi tu air benda-benda kan, air dah dijampi ke apa, wallahu alam. Tapi itu kadang-kadang berlaku. Sebab tu nak ceritakan bagi penghafal Al-Quran ataupun orang yang mengamal membaca Al-Quran ni tuan-tuan, kan, seperti unta yang terikat. Maksud ikat ni tuan-tuan, maksudnya kita baca, kita ingat selalu. Ikat, kita tak lupa, kan, terutamanya bagi orang yang menghafal Al-Quran. Kalau bagi orang menghafal Quran kan, kawan saya tu, orang Thailand tu, sekali dia ulang kaji tuan-tuan, dalam satu hari tu 4 juzuk 5 juzuk dia ulang. Itu orang panggil pakar dalam tu. Masuk pakar ni tuan-tuan, apabila ditebuk saja mana-mana, dia boleh dapat jawab. Tetapi dia sentiasa kena mengulang. Tu dia tugas dia. Sentiasa kena mengulang Quran 5 juzuk, esok 5 juzuk, esok 5 juzuk, esok 5 juzuk. Memang sentiasa. Memang kena cari ruang tuan-tuan. Kalau dah malas, kalau tak cari ruang, takut dia akan lupa. Tu dia. Sebab tu di perumpamaan unta seperti unta yang diikat. Bila diikat ni ketat, tegap, tak akan terlepas. In ahada 'alaiha amsaka, sekiranya dipelihara maka dia akan terikat, terpegang. Diikat maka dipelihara, ditengok maka dia tak akan hilang. Wa in atlaqaha zahabat, bila dilepaskan kan, lepaskan zahabat, pergilah. Maksudnya kalau unta dilepas, dia pergi lah. Ibarat perumpamaan seorang tu menghafal Al-Quran contoh kan, bila dia buat lalai, tak ulang kaji, tak apa, maka dia akan lupa. Dia akan lupa. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah, dia mengambil hadis ni, dia letakkan dalam bab, itu bab perintah untuk kita menjaga hafalan kita dan ancaman bagi siapa yang melupakan. Melupakan. Itu dia. Tetapi di sini ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan, di antaranya ulama Syekh Zakaria Al-Ansari mengatakan
Bagi pendapatnya, siapa lupa apa, dia kata haram, berdosa maksudnya. Berdosa. Itu bagi Syekh Zakaria Al-Ansari. Dan bagi Imam Ramli mengatakan haram juga. Imam Ramli haram sebab apa? Kecuaian dan malas. Kata dia. Itu pendapat dia. Bagi siapa yang hafal Quran, dia lupa, dia buat lupa. Malas, kecuaian. Sebab apabila dan apa dia akan sentiasa hafal, ulang-ulang kan. Tu dia. Dia semua mengulang. Bagi Ibn Sirin pula, dia kata makruh pula dalam bab ni. Makruh. Tapi bagi Asy-Syaukani mengatakan dosa besar siapa yang melupakan Al-Quran. Tu dia. Jadi kadang-kadang tengok bersebab, tuan-tuan, kan. Kadang sebab, contoh kalau aksiden ke, tu lain cerita kan. Aksiden, koma, contoh kan, setahun, 2 tahun dah tak kan, itu lain cerita. Itu bersebab. Bersebab lain cerita. Ini disebabkan kecuaian dan malas. Malas lah kan. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni letakkan dalam bab, iaitu perintah untuk kita memelihara membaca Al-Quran dan ancaman bagi yang melupakan. Mungkin kita boleh kaitkan bab kita membaca Al-Quran, boleh kan. Kalau tak baca, apa jadi kan. Tu dia. Apa jadi. Bab seterusnya, tuan-tuan, babu istibab tahsin saut bil Quran. Ni malam ni semua tentang kelebihan Quran, tuan-tuan. Ni kelebihan Quran. Bab nak ceritakan disunatkan tahsin, iaitu memperelokkan suara dengan membaca Al-Quran. Memperbagusi ataupun mengelokkan suara bagus untuk membaca Al-Quran. Dalam bab ni, tuan-tuan, Imam Nawawi rahimahullah datangkan 5 hadis dalam bab ni. Bab kita nak baca Quran ni kan, nak baca Al-Quran. Hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma azina Allahu li syai'in ma azina lin nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil Quran yajharu bihi, muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma azinallahu li syai'in, Allah Taala tidak mengizinkan sesuatu, ma azina li nabi, seperti diizinkan kepada nabi, hasanul sauti, iaitu untuk dibacakan Al-Quran, yataghanna bil Quran yajharu bihi, dengan suara yang keras, dengan suara yang elok. Dengan suara yang elok. Bermakna Nabi baca je, tuan-tuan, Allah tak dia tak menyemak dah, apa tak ada. Betul. Nabi baca. Seperti mana seperti mana yang diizinkan kepada Nabi untuk dibaca. Yataghanil Quran, dikuatkan bacaan, dinyaringkan bacaan, dielokkan bacaan. Tu kata Nabi. Kan? Ma azina Allah, tidak izinkan. Jadi Allah tak mati, tuan-tuan, sebab Nabi tuan-tuan baca. Tu dia. Cuma mati malaikat Jibril kan tadarus. Malaikat Jibril tu dia bertadarus, iaitu memperelokkan membaca Al-Quran. Jadi azina ni maksudnya mendengar, tuan-tuan. Isyarat reda wa kubul, atau reda dan kubul. Tu dia bab istibab. Yang kedua pula, wa an Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud. Wa fi riwayat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu law ra'aitani wa ana astami'u li qira'atikal bariha. Daripada Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, iaitu Abdullah bin Qais, seorang khatib Rasulullah. Abi Musa Asy'ari itu Abdullah bin Qais, seorang khatib Rasulullah. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda dan berkata padanya. Apa katanya? Laqad utita, sesungguhnya engkau telah diberikan, telah dianugerahkan mizmaran, seruling. Mizmaran, seruling, min mazamir, daripada seruling alil Daud, Nabi Daud dan keluarganya. Ali Daud.
Sesungguhnya Rasulullah sesungguhnya engkau ni telah seperti Abi Musa Asy'ari ni, engkau diberikan seruling seperti seruling Abi Daud. Nak ceritakan seruling ni tuan-tuan, merdunya suaranya seperti merdu suara Nabi Daud alaihi salam, tuan-tuan. Apabila Nabi Daud salam, tuan-tuan, bila baca kitab Zabur, tuan-tuan, sehingga lantunan je kat gunung-gunung terdengar. Gunung pun dengar, tuan-tuan, suara Nabi Daud alaihissalam, tuan-tuan. Bayangkan merdunya suaranya, sehingga kan burung-burung berkicau-kicauan, tuan-tuan, dan dengar. Di antara kelebihannya iaitu Nabi Daud alaihissalam, di antara mujizat dia pancat kat burung. Sebab tu burung tu berkicau-kicauan ketika membaca kitab Mus'haf Zabur tu, kitab Zabur ketika tu Nabi Daud alaihissalam. Suara yang merdu. Sebab tu kata Nabi, sesungguhnya engkau telah dianugerahkan seruling seperti seruling ahli Daud, iaitu Nabi Daud alaihissalam, tuan-tuan. Seruling. Maksud suara. Merdunya. Merdunya. Dan riwayat lain pula, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ra'aitani wa ana astami'u li qira'atika al-bariha. Dikatakan sekiranya engkau melihat aku mendengar engkau baca pada malam tu, li qira'ah, aku mendengar engkau baca, merdunya suara engkau. Nak cerita dia. Riwayat lain Imam Muslim. Jadi nak cerita, tuan-tuan, dikatakan merdu ni ada dua makna. Dua makna. Pertama, dikatakan merdu, tengok makhraj, huruf dan tajwid. Atau merdu maksud lain, kan? Maksud dia baca merdu, maksudnya tajwid betul, makhraj, huruf betul. Tajwid kena betul, tuan-tuan. Bila tajwid tak betul, kan, jadi dengarnya tak cantik. Betul kan? Bismillahirrahmanirrahim tu tak cantik, tak jelas, kan? Cuba kita dengar apa ni orang pandai baca Quran, kan, contoh apa, bila dengar ni jelas, kita pun khusyuk dengar, kan? Merdu ya, khusyuk, kan? Kadang-kadang dekat Mekah kan kita dengar, ya Allah, boleh datangkan kita dengar khusyuk, sedap dengar, tak ngantuk, tak apa, kita dengar bacaan dia, tuan-tuan, kan? Terkatakan merdu ada dua makna, kan, daripada segi makhraj, huruf dan tajwid. Sebab tu bila baca Quran, tuan-tuan, dengan makhraj, huruf dengan tajwid sekali, biar dia punya tu didengari sedap. Tu dia, dengari sedap. Tu yang pertama. Yang kedua dia itu alunan suara merdu dikatakan sebagai iaitu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang suara kita ni, tuan-tuan, ada yang tu, kan, ada yang okey, ada yang tak okey, ada sedap tak sedap. Itu biasalah, kan, ada kelebihan masing-masing. Bukan nak katakan bahawa bila suara tak sedap tak baca Quran, tak. Baca Quran walaupun suara tak sedap, tapi kita baca, amalan kita, kan. Contoh, kalau sedap baca Quran, jadi imam ke, jadi apa, kan, tu dia boleh mendatangkan khusyuk, kan. Datang, biar orang datang khusyuk. Tu anugerah suara. Dan boleh dikatakan daripada yang tak suara, contoh, kan, dia boleh belajar walaupun suara tak sedap, dia boleh belajar taranum, kan, boleh. Dia boleh belajar taranum walaupun tak sedap, tapi dia belajar sikit qiraat tu, kan, taranum, kan, dia boleh gayakan, dah cukup dah, kita dengar pun sedap. Tetapi dengan dipelajari, kita kena belajar. Kita kena belajar sebenarnya. Bagaimana kata taranum, kita belajar basic pun tak apa, tuan-tuan, kan, basic je yang mudah-mudah, kan, sebab kita bukan ahlinya, kan. Kita belajar mudah-mudah untuk basic saja, untuk basic. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah, dia mengambil hadis ni diletakkan dalam bab kelebihan memperelokkan membaca Al-Quran, kan. Tu dia, memperelokkan. Tu dia, penting, tuan, kan. Jadi dua makna tadi, yang pertama baca dengan bertajwid, tu kena jaga. Sebab tu tadarus tu penting, tuan-tuan. Sebab tu kita belajar. Kita belajar sebenarnya. Tadarus tu amat penting. Sebab tu dia kata sini, disunatkan memperelokkan bacaan, kan, ataupun suara dengan Quran yang yang mengandungi kaedah tajwid, kata dia, dengan bacaan
tajwid, dengung dia, effort dia kan, izhar dia, apa dia semua panjang pendek, 2 harakat 6 harakat, tu ada cara. Bila kita dengar je, sebab tuan-tuan, kalau orang dengan Al-Quran, dia dah apa ni, orang dah kata pakar lah Quran, bila dia dengar baca dia macam pelik, apa pasal dia baca gini, dia dapat tahu, dia dapat attack, apa pasal dia baca gini kan, lain macam je bunyi kita dia kan, lain macam je, tu dia, lain macam je bunyi dia. Itu kalau orang yang dah pakar tuan-tuan dalam membaca Al-Quran ataupun orang dengan hafal Quran, walaupun dia memang selalu baca tuan-tuan Quran, bila dengar orang lain apa pasal lain macam bunyi, dia akan terasa, dia akan terasa sebenarnya, terasa. Dan hadis yang ketiga, wa anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fil isya'i bit-tini waz-zaitun fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu, muttafaqun alaih. Daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma telah berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membaca fil isya', iaitu dia membaca pada solat waktu isya'. Apa dia baca? Bittini waz zaitun, wattini waz zaitun, surah tu Nabi baca waktu solat isya'. Fama sami'tu, dan aku belum pernah ahadan asana sautan minhu, dan aku belum pernah jumpa lain yang yang sebaik-baik bacaan Nabi ni. Dia belum pernah, ini yang paling baik lah. Dia pernah tu bacaan Nabi tuan-tuan. Dia baca surah At-Tin tuan-tuan. Dia dengar, Nabi baca, dia belum pernah sekali. Nabi ini yang terbaik sekali tuan-tuan bacaannya. Sebab tu nak ceritakan bahawa sini bahawa Nabi ni husnul sautu bil qiraah. Dia dengan suara Nabi yang elok. Bila orang dengar baca, sedap kan, dengar je bacaan Al-Quran ataupun bacaan dalam solat. Itu penting tuan-tuan kan, dalam solat. Terutamanya kalau ini Rajab sampai Ramadan contoh kan. Ramadan supaya semangat baca Al-Quran. Dan hadis yang keempat juga tuan-tuan, wa an Abi Lubabah Bashir bin Abdul Munzir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yataghanna bil Quran falaysa minna, rawahu Abu Daud bi isnad jayyid. Daripada Abi Lubabah Bashir bin Abdul Munzir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man lam yataghanna, siapa yang tidak melagukan, maksud melagukan ni memperelokkan suaranya ataupun bacaannya, falaisa minna, bukan daripada golongan kami, maksudnya bukan daripada golongan kami. Kerana apa tuan-tuan? Hikmah disunatkan untuk kita elokkan suara ataupun kita baca dengan baik, kerana untuk mendatangkan khusyuk. Orang dengar tu kita datang, kita baca pun khusyuk, orang dengar pun khusyuk. Orang baca itu hikmah sebenarnya. Nak bawa taklah baca itu kan dengan tak jelas tak apa, tu tak boleh lah kan. Dia kena jelas biar orang lain semua dengar kan. Sebab tu kalau orang faham dan bahasa Arab tuan-tuan, bila dengar dia faham dengan ayat-ayat Al-Quran, dia faham. Dia faham, sedap dia dengar, sedap dengar kan. Cuba tak jelas apa ni kan, macam dia mencari-cari apa makna dia. Dia mencari apa makna. Jadi kalau orang yang mahir contoh dalam bahasa Arab, orang Arab sendiri tuan-tuan, bila dengar tu baca Quran, dia faham apa yang dimaksudkan. Tu dia kan. Tu dia. Kadang-kadang dekat Arab dia tahu je bahasa Arab contoh kan, tapi namanya tafsir Quran tak tahu. Kadang-kadang gitu ada juga. Dia tahu je tapi dia tak menghayati. Dengan azab kita dengar je, azab tadi itu kan, dengar, dia tak menghayati pun ada juga sebenarnya. Ada juga. Jadi sebab tu Imam Nawawi rahimahullah, dia mengambil hadis ni, diletakkan dalam bab, iaitu kelebihan membaca Al-Quran. Apakah kelebihan bacaan? Sesiapa yang tidak melakukan ataupun tak memperelokkan dengan baca Al-Quran tu, maka bukan daripada golongan tu. Maksudnya tajwid kena ada. Contohlah, tajwid tak elok, semua hentam je baca. Contoh, hentam je baca, salah lah kan. Salah
Dan hadis yang terakhir dalam bab ni tuan-tuan, wa ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iqra alayya Qur'an faqultu ya Rasulullah aqra'u alayka wa alayka unzila qala inni uhibbu an asma'u min ghairi faqara'tu alayhi surat an-nisa hatta ji'tu ila hadhihi al-ayah فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال kata Nabi hasbuk al-an faltafattu ilai fa iza aina tazrifani muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi kata? Iqra alayya Quran, kamu bacakan aku Quran, kata Nabi. Pada siapa? Pada Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, kau baca aku nak dengar. Itu maksudnya, kau bacakan aku Quran. Nabi suruh baca. Fakultu, apa kata Ibnu Mas'ud? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzila, aku bacakan kau Quran dan kata engkau tu diturunkan Quran. Maksudnya, aku bacakan Quran dan kata engkau diturunkan Al-Quran. Maksudnya Nabi dapat wahyu, takkan dia nak baca. Itu maksudnya kan? Takkan nak baca. Qala, apa kata Nabi? Inni uhibbu an asma'u min ghairi. Kata Nabi, sesungguhnya aku suka dengar daripada orang lain. Maknanya tuan-tuan, kalau kita ni cuba baca Quran tu kan, kita seorang tu baca, kita dengar boleh? Okey, dia dengar, orang tu baca, boleh. Orang membaca dapat pahala, orang mendengar pun dapat pahala juga tuan-tuan. Oh sedap dia baca Quran, kita dengar, tak apa kan? Nak terutamanya kalau kita semak, buka Quran, dia baca, kita semak, kita dengar, kita semak, oh sedap. Kan, dia dapat pahala. Begitu juga yang berlaku pada Ibnu Mas'ud. Rasulullah menyuruhkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ni suruh baca Al-Quran. Nabi nak dengar. Nabi nak dengar. Faqara'tu alaihi surat An-Nisa hatta ji'tu ila hadhihi ayat. Maka aku membaca surah An-Nisa, kata Ibnu Mas'ud, sehingga sampai ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida qala hasbuka al-an. Ibnu Mas'ud dah baca sampai habis tu, kata hasbuk al-an. Maksud hasbuk berhenti. Berhenti, hasbuk. Hasbuk. Kalau kita baca Quran pun kan, contohlah anak kita cakap Arab kan, baca-baca hasbuk, berhenti. Boleh. Hasbuk maksud berhenti. Boleh juga kita guna hasbuk kan dalam bahasa hadis. Hasbuk, berhenti. Boleh. Kalau bahasa Arab, okey, berhenti kan, apa kan? Tu berhenti. Faltafattu ilaihi fa iza ainu tazrifan. Maka aku paling kepada Rasulullah kata Rasulullah berhenti, dia paling tengok Rasulullah sempat cakap berhenti, dia melihat Rasulullah mengeluarkan air mata disebabkan ayat ni. Disebabkan disebabkan ayat ni, iaitu surah An-Nisa. Kerana Nabi akan menjadi saksi kepada umat dia. Orang kafir ni macam mana nanti? Tu dia kan, jadi saksi. Maka Nabi mengeluarkan air mata tuan-tuan, mengeluarkan air mata. Jadi Imam Nawawi rahimahullah, dia mengambil hadis ni, diletakkan dalam bab kelebihan membaca Al-Quran. Kelebihan membaca Al-Quran. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan dalam hadis ni yang Imam Nawawi rahimahullah datangkan, yang susunkan, terutama dalam bab kelebihan membaca Al-Quran ni tuan-tuan, semua nak menunjukkan kita motivasi kepada kita ni tuan-tuan, supaya kita baca Quran. Tu dia, itu yang nak kan. Sebab tu saya cakap kitab Riyadhus Shalihin ni, Allah ni kitab yang Allah yang patut kita baca, kita dengar tuan-tuan. Kerana kitab ni dia menarik pada kita untuk membuat amalan. Satu motivasi bagaimana para sahabat dulu buat tuan-tuan, kita ikut. Benda yang baik tuan-tuan, benda yang baik kita amalkan, kita boleh ikut. Bukan sekadar kita baca tuan-tuan, kita dengar, apa tu tak. Kan, lepas tu dah diam, tutup kitab ni, esok lain pula. Tak. Kalau dapat buat ni tuan-tuan, amalkan, kita akan ingat selalu tuan-tuan. Membaca Al-Quran dapat pahala kan, kita baca, kita akan ingat hadis tu. Dah ada dah.
Kan dah ada, boleh kita amalkan tuan-tuan, kita amalkan. Sebab tu galakkan kita untuk membaca Al-Quran tuan-tuan, galakkan untuk kita membaca Al-Quran, penting. Bukan kita tuan-tuan, isteri kita contoh kat rumah, anak-anak kita pernah dengar tak anak-anak kita tu membaca Quran, isteri kita membaca Quran, pernah dengar tak? Sekali-sekala kena ajak tuan-tuan, mari baca Quran, nak tengok. Anak pun dia ajar baca Quran. Kalau mukadam lah kan, kalau sampai Quran kita dengar, semak sama-sama, baca, okey baca. Tu memang tanggungjawab yang besar tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lepaskan saja, tak semak, tak baca contoh, tak boleh. Kecuali kalau tuan-tuan hantar, okey pergi ngaji Quran kan, belajar, tu tak apa. Jadi kena hantar juga, kena mengajar juga Al-Quran. Mudah-mudahan kita di rumah tu tuan dapat rahmat daripada Allah SWT tuan-tuan. Kena ajar kan, baca Al-Quran, galakkan, bagi galakkan. Jadi rasa setakat tu saja tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat faham daripada hadis yang letakkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, terutama dalam bab kelebihan membaca Al-Quran. Jadi hadis ni pelbagai-bagai hadis tuan-tuan, semua tentang Al-Quran. Dan insya-Allah yang akan datang tuan-tuan kita akan baca ayat khusus pula amalan. Ini Al-Quran semua kan. Yang akan datang hadis ni kita akan nyatakan amalan khusus apa dalam surah-surah yang terdapat di dalam hadis. Jadi rasa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.